Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid. Semoga dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Pada hari ini, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 SK, tajuk boleh makanlah SP 5.3.4. Jom belajar bersama dengan Cikgu Sabaria dalam channel Jari Jemari Alia. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Mari kita lihat dahulu standard kandungan. 5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks. Seterusnya dalam standard pembelajaran 5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan biasa atau susunan songsang. Seterusnya dalam objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid dapat membina ayat susunan biasa atau susunan songsang dengan betul. Manakala dalam kriteria kejayaan, murid boleh membina 5 daripada 6 ayat susunan biasa dan susunan songsang dengan betul. Aktiviti pertama. Untuk makluman murid-murid, pelajaran kita pada hari ini masih lagi dalam unit 18. Aspek hari ini ialah tata bahasa. Sila buka buku teks muka surat 124. Jom belajar. Dalam aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Cuba lihat gambar ni. Yang ada sebiji kek. Ini adalah kek sambutan ulang tahun kelahiran. Tajuknya, boleh makanlah. Encik Hasif dan Puan Zura mengadakan majlis sambutan hari ulang tahun kelahiran Zara. Berdasarkan petikan, di sini dia ada sediakan 2 jenis ayat, iaitu ayat susunan biasa dan juga ayat songsang. Mari kita baca dahulu maklumat tentang ayat susunan biasa. Biasanya dalam ayat mesti ada subjek dan juga ada predikat. Untuk susunan biasa, subjek di bahagian hadapan, predikat di bahagian belakang. Contoh nombor 1, Puan Zura pembuat pelbagai jenis kuih. Puan Zura adalah subjek, pembuat pelbagai jenis kuih adalah predikat. Untuk ayat kedua, kuih-muih itu di atas meja. Nombor 3, kuih-muih dibungkus
dengan pembungkus istimewa. Yang keempat, pembungkus istimewa boleh dimakan. Yang kelima, pembungkus tersebut akan cair di dalam mulut. Yang keenam, inovasi pembungkus ini sungguh hebat. Ini adalah 6 contoh ayat yang menggunakan susunan biasa. Seterusnya, di sebelah kanan dalam kotak berwarna merah jambu tentang ayat sonsang. Nombor 1, berdasarkan ayat susunan biasa tadi, nombor 1 tentang Puan Zura pembuat pelbagai jenis kuih. Di sini dalam bentuk ayat sonsang, iaitu nombor 1, pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zura. Di sini ditunjukkan subjek diletakkan di bahagian belakang, predikat di bahagian awal ayat. Jadi, untuk nombor 2 hingga nombor 6, murid-murid dikehendaki melengkapkan ayat sonsang berdasarkan ayat susunan biasa yang telah diberikan dalam kotak berwarna biru di sebelah kiri. Seterusnya, diberikan contoh ayat susunan ayat sonsang. Itu susunan sonsang. Ayatnya ialah sangat mahir membuat kek Puan Zura. Predikatnya ialah di bahagian hadapan, iaitu sangat mahir membuat kek. Subjeknya ialah Puan Zura, diletakkan di bahagian belakang. Cuba kita lihat contoh ayat susunan biasa dalam kotak berwarna biru, di mana subjek diletakkan di bahagian hadapan dan predikat di bahagian belakang. Contoh ayat, Puan Zura sangat mahir membuat kek. Seterusnya, mari kita lihat contoh lagi ayat sonsang yang kedua. Dengan foto Zara, kek sangat cantik. Dicetak di atas filem nipis foto Zara. Daripada rumpai laut, filem nipis itu. Boleh dimakan semua hiasan pada kek. Ini adalah contoh ayat sonsang. Jadi, murid-murid dikehendaki menukarkan pula dalam ayat susunan biasa. Sebelum itu, cikgu ingin menerangkan dahulu tentang ayat sonsang, iaitu ayat yang susunannya berlawanan dengan ayat susunan biasa, iaitu predikat mendahului subjek. Mari kita lihat contoh ayat susunan biasa, iaitu Alin membaca buku cerita. Alin iaitu subjek di bahagian hadapan, membaca buku cerita adalah predikat diletakkan di bahagian belakang. Ini adalah ayat susunan biasa. Yang kedua, ayat susunan sonsang. Contohnya, membaca buku cerita Alin. Murid-murid dapat lihat sini apa dia punya predikat di bahagian hadapan, subjek di bahagian belakang. Seterusnya, mari kita lihat contoh ayat susunan biasa, iaitu Alin membaca buku cerita, di mana Alin adalah subjek, manakala membaca buku cerita adalah predikat.
Ini adalah contoh ayat susunan biasa di mana subjek di hadapan, predikat di bahagian belakang. Seterusnya, ayat susunan sonsang di mana ayatnya membaca buku cerita Alin yang berwarna hitam, iaitu membaca buku cerita adalah predikat. Kemudian Alin adalah subjek. Di sini menunjukkan predikat adalah di hadapan, subjek di belakang. Ini adalah kedudukan untuk ayat susunan sonsang. Diharapkan murid-murid faham bagaimana kedudukan antara ayat susunan biasa dengan ayat susunan sonsang bagi subjek dan predikat. Seterusnya, mari kita lihat contoh ayat susunan biasa yang kedua. Baju dan seluar saya belum dicuci. Seterusnya, ayat susunan sonsang. Belum dicuci baju dan seluar saya. Berdasarkan ayat ini, mari kita lihat ayat susunan biasa. Baju dan seluar saya adalah subjek. Belum dicuci adalah predikat. Mari kita lihat pula ayat susunan sonsang di mana belum dicuci itu adalah predikat, baju dan seluar saya adalah subjek. Menunjukkan sini dalam ayat susunan sonsang, predikat di bahagian hadapan, subjek di bahagian belakang. Baiklah murid-murid, di sini cikgu berikan 3 contoh ayat susunan biasa. Yang pertama, Irfan bermain bola. 2. Pak Mail sangat baik hati. 3. Kuih itu digoreng dalam kuali. Perkataan yang berwarna merah adalah subjek dan yang berwarna hitam adalah predikat, di mana dalam susunan biasa subjek di bahagian hadapan, predikat di bahagian belakang. Seterusnya, kita lihat pula ayat susunan sonsang. Berdasarkan ayat tadi, kita lihat susunannya dari segi sonsang. Yang pertama, bermain bola Irfan. Bermain bola adalah predikat, subjeknya adalah Irfan. Yang kedua, sangat baik hati Pak Mail. Dan yang ketiga, digoreng dalam kuali kuih itu. Di sini menunjukkan ayat susunan sonsang. Buktinya, kita boleh lihat predikat di bahagian hadapan, subjek di bahagian belakang. Aktiviti kedua. Mari kita lihat ayat susunan biasa. Jadi, berdasarkan ayat susunan biasa, ada 6 ayat. Jadi, murid-murid tukarkan kepada ayat sonsang. Contoh nombor 1, ayat sonsang telah diberi. Pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zura. Jadi, murid-murid cuba tukarkan nombor 2 hingga nombor 6 dari ayat susunan biasa kepada ayat sonsang. Di sini
Contoh ayat susunan sonsang berdasarkan ayat susunan biasa. Nombor 1, pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zura. Di sini pembuat pelbagai jenis kuih adalah cerita, adapun predikat Puan Zura adalah subjek. Nombor 2, di atas meja kuih-muih itu. Di atas meja adalah predikat, kuih-muih itu adalah subjek. Yang ketiga, dengan pembungkus istimewa, kuih-kuih dibungkus. Yang keempat, boleh dimakan pembungkus istimewa. Yang kelima, akan cair di dalam mulut pembungkus tersebut. Dan yang keenam, sungguh hebat inovasi pembungkus itu. Ini adalah contoh ayat susunan sonsang. Buktinya, predikat di bahagian hadapan, subjek di bahagian belakang. Masih lagi dalam aktiviti yang kedua, di mana membina ayat susunan sonsang kepada ayat susunan biasa. Ayat sonsangnya ialah sangat mahir membuat kek Puan Zura. Dengan foto Zara, kek sangat cantik. Dicetak di atas filem nipis foto Zara. Daripada rumpai laut, filem nipis itu boleh dimakan semua hiasan pada kek. Ini adalah contoh ayat sonsang di mana predikat di bahagian hadapan, subjek di bahagian belakang. Jadi murid-murid dikendaki menukarkan kepada ayat susunan biasa. Iaitu Puan Zura sangat mahir membuat kek. Puan Zura adalah subjek, sangat mahir membuat kek adalah predikat. Yang kedua, kek sangat cantik dengan foto Zara. Kek sangat cantik adalah subjek, dengan foto Zara adalah predikat. Yang ketiga, foto Zara dicetak di atas filem nipis. Foto Zara adalah subjek, dicetak di atas filem nipis adalah predikat. Yang keempat, filem nipis itu daripada rumpai laut. Filem nipis itu adalah subjek, daripada rumpai laut adalah predikat. Yang kelima, semua hiasan pada kek boleh dimakan. Semua hiasan pada kek adalah subjek, boleh dimakan adalah predikat. Diharapkan murid-murid faham bagaimana untuk membina ayat sonsang berdasarkan ayat susunan biasa. Dalam aktiviti yang ketiga, murid-murid dikendaki bina ayat susunan biasa atau ayat susunan sonsang dengan betul. Di sini diberikan ayat susunan biasa, di mana subjek di hadapan, predikat di belakang. Jadi murid-murid tukarkan kepada ayat susunan sonsang. Yang pertama, Puan Iza penjual roti. Jadi tukarkan kepada ayat susunan sonsang di mana predikat di bahagian hadapan. Jadi penjual roti Puan Iza. Jadi murid-murid sila lengkapkan ayat susunan sonsang. Ada 3 tempat kosong di situ. Yang keempat telah diberi sedang bekerja ibu, dan yang kelima sedang membaca buku Zara.
Untuk menguji kefahaman murid-murid tentang ayat Songzang, disediakan satu latihan. Latihan bina ayat susunan Songzang dengan betul berdasarkan ayat susunan biasa yang telah diberikan, iaitu yang pertama, ayah sedang membakar sampah. Yang kedua, ibu menggoreng ikan. 3, adik sedang bermain bola. 4, baju itu dibeli oleh kakak. Tadi tukarkan kepada ayat susunan Songzang. Selamat menjawab. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.